Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa khabar semua rakan-rakan yang masih lagi bersama-sama sedang mengisi masa lapang di dalam tempoh kita pada hari ini. Alhamdulillah, nampaknya KP dah masuk. Alhamdulillah. Saya sebelum kita mulakan sembang santai pada malam ini, nak tahu clear tak suara saya ni? Clear Alhamdulillah. Jadi hari ini memang sembang santai lah. Kita penuhi masa kita pada hari ini. Baba cakap apa tu? Ada. Dengan apa-apa sembang santai bersama keluarga kan? Baba cakap apa tu? Baba nak kerja. Kerja? Oh. Okey, baik. Tuan-tuan semua okey Sihat semua? Alhamdulillah. Jadi kita bagi masa sikit untuk rakan-rakan yang lain boleh masuk sekali dalam FB live kita pada hari ini. Sebagaimana yang telah ditetapkan, insya-Allah saya akan memulakan siri sembang santai dan juga perbualan kita di media sosial. Walaupun kita dalam tempoh PKP, tetapi kita sentiasa patuhi untuk melakukan penjarakan social distancing, tetapi kita masih lagi sentiasa berhubung dalam media sosial, insya-Allah. Baik. Jadi kita bagi dulu kawan-kawan kita yang masuk dulu sebelum kita teruskan lagi sembang santai kita pada hari ini. Alhamdulillah, saya Muhammad Farid Hadari, Timbalan Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Negeri Sembilan. Untuk sesi pada kali ini, alhamdulillah, dan agak rushing lah sikit ataupun agak ad hoc lah. Sebenarnya dijadualkan Ketua Pemuda Fadil Saudara Khairi Azman akan bersiaran pada hari ini, tetapi beliau ada tugas yang lain. Jadi saya akan memulakan sesi pada malam ini dan akan diteruskan lagi dengan sesi berikutnya daripada Ketua Pemuda dan seterusnya saf kepimpinan Dewan Pemuda PAS Negeri Sembilan yang lain, insya-Allah. Jadi kita sudah melalui tempoh PKP hari ini, sudah masuk kepada hari yang ke-12, alhamdulillah. Dan sebelum kita teruskan perbualan kita, sebelum kita teruskan lagi sembang santai kita pada hari ini, sama-sama kita mendoakan juga kerahmatan dan juga pengampunan Allah Ta'ala diberikan kepada almarhum ataupun almarhum arwah-arwah yang sudah meninggal dunia menghadapi ujian COVID-19. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat ke atas mereka di atas ujian atau musibah yang menimpa mereka, dan moga-moga diberikan kebaikan kepada mereka, diberikan keampunan kepada mereka, dan diberi kesabaran kepada seluruh ahli keluarga yang sedang berhadapan dengan ujian COVID-19 sehingga ke hari ini. Dan kita mendoakan juga agar situasi di Malaysia ini terkawal, tidak menjadi sebagaimana di tempat-tempat yang lain. Yang kita pun tahu keadaan pada hari ini ataupun pandemik yang berlaku pada kali ini sangat membimbangkan kita. Tapi insya-Allah moga-moga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di atas ujian ini, kita mendoakan agar Allah Taala memberikan kesabaran kepada seluruh umat Islam, khususnya di Malaysia, bagi berhadapan dengan ujian yang menimpa kita pada kali ini, insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, nampaknya dah ada masuk Alhamdulillah.
Saya harap suara saya clear. Kalau tak clear bagi tahu. Saya pun baru saja pakai alat ni. Biasa tak pakai pun. Saya pernah bersiaran dalam kereta saja. Tapi dalam rumah ni mungkin sebab rumah dewan rumah ataupun ruang legal rumah ni takut suara tu bergema lah. Baik. Jadi insyaAllah hari ni tuan-tuan, saya sebelum kita teruskan lagi sembang santai kita pada hari ni, sekadar nak memperkenalkan diri saya lah, untuk lebih mengenali siapa saya sebenarnya. Dalam tempoh PKP ni banyak sangat kerja-kerja yang kita buat di rumah saja, dan dah lama tak jumpa dengan orang, tak jumpa dengan orang yang sama je kat rumah ni kan. Jadi saya perkenalkan diri dahululah. Nama saya Muhammad Farid Hadari Muhammad Rusdi. Saya berasal sebenarnya daripada Kelantan, tapi dah menetap di sini hampir 10 tahun dah, alhamdulillah, dan sudah berkeluarga, mempunyai 3 orang cahaya mata, satu perempuan, 2 lelaki, dan sekarang ini menetap di Seremban. Saya kerja sendiri, sebab nak memudahkan gerak kerja di dalam Dewan Pemuda PAS Negeri Sembilan ni, lebih mudah untuk kita tidak terikat dengan mana-mana entiti lah. Sebab kerja-kerja parti memerlukan kepada komitmen, memerlukan kepada masa yang fleksibel. Orang kata kerja sendiri ni mudah, tapi sebenarnya tak juga. Bila berlakunya situasi PKP ni, agak terkesan, tapi alhamdulillah masih lagi boleh makan, boleh lagi bergembira dengan keluarga. Alhamdulillah, masa yang ada ni lah dapat saya dan rakan-rakan yang lain menghabiskan masa bersama dengan keluarga. Biasanya saya ingat kalau dulu sebelum PKP dulu, dalam sebulan tu rasa tiap-tiap minggu lah ada meeting. Ada meetingnya, ada usrahnya, ada programnya, ada macam-macam lah. Jadi sebenarnya bagi kami di peringkat kepimpinan ni dan juga ahli-ahli yang lain yang biasa mengikuti usrah dan juga program-program parti, ini merupakan masa yang sangat kami hargai, untuk sama-sama kita luangkan masa kita dengan keluarga kita. Sebab kadang-kadang bila balik malam, bila dah siap makan malam, kemudian saya sendiri pergi kuliah maghrib, habis kuliah maghrib balik ke rumah, siap-siap lagi meeting pula, balik-balik malam pukul 11, semua dah tidur dah. Jadi sekarang ni hampir dah 2 minggu ni bersama dengan keluarga saya lah. Tengok ni, ni anak saya seorang, ni tengok sikit, tu nak masuk juga lah hari ni. Alam sikit, hai. Hari ni bukan kuliah hari ni sembang santai. Saya tanya KP kata sembang santai je, kita sembang lah hari ni. Pergilah, pergi main. Cuma itulah bila duduk kat rumah ni ujiannya anak-anak lah. Baik. Dan sekarang ni saya aktif mengajar kuliah di sebuah masjid. Saya diberikan amanat tauliah mengajar di seluruh Negeri Sembilan. Alhamdulillah, mencurahkan ilmu dan pengalaman yang ada kepada warga masyarakat di sekitar Seremban dan juga di sekitar Senawang lah kebanyakannya. Ya, orang kerja. Dan itulah sebagai pengenalan. Baik. Jadi dalam tempoh PKP ni, para hadirin sekalian, kita biasa dengan aktiviti kita luaran kan. Cuma bila dah kat rumah ni, banyaklah masa kita bersama dengan keluarga ni. Dan kadang-kadang bila mungkin first week tu saya sendiri pun, masa minggu pertama tu agak macam lost nak buat apa kan. Sebab biasa kita keluar, pagi keluar, hantar anak, kemudian pergi kuliah, kemudian urusan dengan sekolah. Sebab saya juga menguruskan sekolah seriti. Kemudian balik, kemudian ambil anak lagi kan. Kuliah lagi malam, lepas tu malam pula ada meeting. Baba, kenapa masa yang malam? Kenapa malam? Bekerja. Amul pergi kat kakak Jadi waktu sekarang ni barulah ada masa, tapi bila kena first week tu agak
macam orang kata ambil take for granted lah. Duduk senyap-senyap je kan kat rumah tu. Kemudian makan, minum, nampak muka pun dah macam tembam sikit dah. Saya yakin tuan-tuan pun dah naik dah 5 kilo ke 4 kilo naik. Jadi boleh fikirkanlah aktiviti yang boleh menyihatkan badan. Pagi-pagi mungkin boleh jemur sekejap, bawah cahaya matahari dulu. Macam tadi pagi tadi saya Alhamdulillah sebab kat rumah ni adalah juga beli kolam kecil untuk anak-anak tu. Sempatlah pam-pam kolam tadi bagi anak-anak main pagi sekejap. Sebab dalam sangat berkurung dalam rumah ni. Jadi bagi mereka rasa kat luar sekejap. Tapi dalam kawasan rumah je lah. Supaya masing-masing dapat orang kata apa ialah aktiviti dalam rumah terhad. Tapi ini pun syukur Alhamdulillah, saya yakin ada juga di luar sana masyarakat yang mungkin lebih berat ujian pada kita. Bila kita baca dalam media sosial, ada orang yang mungkin duduk dalam rumah dia itu dahulunya sekadar untuk mungkin berehat, mungkin sekadar untuk tidur dan kemudian pergi kerja. Bila terpaksa menghabiskan masa yang kita kira agak lama di rumah ini, mungkin rumah yang kurang selesa, mungkin lebih orang kata menyukarkan keadaan, termasuk juga dengan masyarakat ataupun rakyat yang lain yang mungkin dalam keadaan yang susah. Maka sewajarnya lah bagi kita yang berkemampuan, kita yang mempunyai saluran, terutamanya kepada kenalan kita, jiran-jiran kita, dan juga kepada saudara mara kita, perlu kita lebih cakna dengan mereka lah, atau prihatin dengan mereka. Sebab siapa lagi yang, kalau bukan kita, siapa lagi yang boleh kita nak berikan perhatian kepada mereka kalau bukan sekarang. Sebab situasinya sekarang ni tak kira siapa-siapa sekalipun, baik dia peringkat mereka yang kata T20 sampai kepada B40 sekalipun, semua terkesan dengan keadaan sekarang. Tidak ada istilah semua orang senang sekarang, tak ada. Semua orang dalam keadaan berjaga-jaga sebab tempoh pun sudah dilanjutkan. Dan kemungkinan pandemik ini bukan terhenti sehingga 14 hari bulan sahaja. Boleh jadi sampai hujung April ini dan mungkin sampai berlanjutan sampai ke Mei, dan kesannya dirasai sehingga mungkin dalam tempoh setahun ataupun setahun setengah. Maka situasi sebegini tidak seharusnya kita melihat ataupun kita merasakan kita sahaja yang terkesan. Bahkan semua sekali terasa dengan keadaan yang berlaku pada hari ini. Jadi sepatutnya kita lebih kita kata berjaga-jagalah dan juga bertanya khabar kepada kawan-kawan kita yang lain, insya-Allah. Abdul Rahman, okey, baik, pengarah Jawatan Amal Negeri Sembilan, dah masuk dah, alhamdulillah. Baik, jadi saya ni jarang sembang santai ni. Biasa kalau buka FB Live ni kita kena buka, kita bagi pengisian lah sikit daripada kita sembang santai ni. Saya bukanlah influencer ke apa yang boleh sembang-sembang tu kan. Macam semalam saya tengok video Datuk Rizalman 2 jam dia bagi ceramah semalam. Saya pun tak tahu apa yang dia sembangkan. Tapi kita cuba isi sembang santai kita ini dengan pengisian-pengisian yang baik, insya-Allah. Jadi hari ini saya ambil satu kitab, nama kitabnya Taujihat Nabawiyah ala Tariq. Itulah tentang panduan kenabian ataupun panduan daripada Nabi SAW di atas jalan dakwah, karya Dr. Sayyid Muhammad Nuh rahimahullahu taala. Waalaikumsalam Ustaz Fahri. Waalaikumsalam Tuan Abdul Rahman. Tuan Syahril pun dah masuk. Ramai alhamdulillah ada. Baik. Jadi boleh kasih love sikit, kasih love lambai-lambai sikit kepada kawan-kawan yang lain kan. Okey, baik. Jadi insya-Allah pada malam ini sambil-sambil kita sembang santai, saya akan membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang kita ambil manfaat daripada karya Dr. Syed Muhammad Nuh ini. Satu kitab yang sangat baik. Kami pernah membacanya ketika pengajian di Jamiah dahulu. Okay, London clear Oh, jauh daripada London kan. From London with love Baik, alhamdulillah. Okay. Jadi hari ini kita akan bacakan hadis yang mana hadis-hadis yang dihimpunkan dalam kitab ataupun dalam buku kecil ini sangat memberikan kesan kepada jiwa kita, apatah lagi bila mana hadis ini merupakan satu kata-kata yang wajib ataupun menjadi satu pegangan yang paling diyakini oleh seluruh umat Islam. Bahkan bila mana kita membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia pasti memberikan kesan kepada hati kita. Kerana tidak adalah kata-kata yang diucapkan dari Nabi SAW, melainkan semua itu merupakan panduan dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini kita akan bacakan hadis, atau malam ini kita akan baca hadis yang menceritakan tentang hakikat kehidupan dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma li walid dunya ma mathali wa mathalud dunya illa karakibin sara fi yawmin saif fastadalla tahta syajarah sa'atan bin nahar thumma raha wa tarakaha." Hadis rawahu Tirmizi. Maksud dia, ada apa aku dengan dunia ini? Tiadalah dunia dan aku ini melainkan seperti seorang pengembara yang berlindung dari panas di bawah sepohon pokok, kemudian pergi meninggalkannya. Baik. Jadi tuan-tuan yang ada di rumah tu, bolehlah sambil-sambil scroll Facebook ni, boleh letak di tepi kan. Dia boleh kita simpan kat tepi tu, sambil-sambil scroll tu bolehlah dengar sedikit celoteh saya pada malam ini berkenaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan sekalian, biasa kat rumah kan. Saya pun yakin tuan-tuan semua duduk kat rumah tu, ada je lah anak-anak datang kan, main kan, biasalah tu. Tapi sambil-sambil lah tuan-tuan. Sambil-sambil tuan-tuan semua scroll Facebook, layan anak-anak, tengok TV dan sebagainya. Mungkin ada yang baru makan. Jadi sambil-sambil tu bolehlah mendengar sedikit sebanyak perkongsian sembang santai saya pada malam ni. Baik. Tuan sekalian, dalam hadis ni, sebenarnya hadis ni menceritakan kepada kita tentang satu gambaran yang jelas yang telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan dunia. Ad-dunya. Dunia ni tuan-tuan, selain daripada maksud ataupun selain daripada kita faham, sebab dunia ni pun dah diterjemahkan sebagai dunia dalam bahasa Melayu. Dunia maksudnya ialah benda yang dekat. Dekat. Dan dunia ni tuan-tuan, tidak ada satu yang atas dunia ini akan kekal. Sebab itulah bila mana kita ditimpa dengan musibah, Ustaz Syukri masuk ditimpa dengan ujian dan sebagainya, kita kena ingat bahawasanya dunia ni merupakan perkara yang sementara. Dan bila mana ditimpa musibah, kita diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sentiasa ucapkan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sudah menggambarkan bahawasanya kita ini tidak kekal. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Maka sebagaimana kehidupan kita, sebagaimana kita tidak kekal, sebagaimana kehidupan kita tidak kekal, maka segala musibah yang menimpa kita juga tidak akan kekal. Hadza sayamur. Semuanya akan berlalu insya-Allah. Ujian inilah yang akan memberikan satu gambaran kepada kita tentang hakikat kehidupan dunia. Oleh sebab itu, para hadirin sekalian,
bila mana kita ditimpa dengan musibah sebegini dan bila mana kita diajar untuk menyebut kalimah istirja', inna lillah wa inna ilaihi raji'un, nak berikan kekuatan kepada hati kita bahawasanya dunia ni hanyalah sementara. Dan sebagaimana sementaranya dunia ini, maka sementara jugalah masalah, ujian, bahkan kegembiraan, kekayaan kita, semuanya bersifat sementara. Apatah lagi dalam hadis yang kita bacakan tadi, Nabi SAW menggambarkan bahawa dunia ini ialah tempat yang mana seperti seorang pengembara yang berjalan kemudian dia berhenti, berlindung sekejap di bawah panah matahari, berhenti sekejap di sebuah pokok dan kemudian pergi meninggalkannya. Sebab itu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi rahmatullah alaih, bahawasanya dunia ini tidak boleh dijadikan sebagai matlamat. Kerana matlamat itu ialah suatu perkara yang tidak berubah. La tataghayyar. Al-ghayah la tataghayyar. Matlamat itu tidak berubah. Sedangkan dunia ini sentiasa berlaku perubahan. Bahkan saya baca rakan-rakan yang dalam bidang ekonomi pun menyatakan bila mana situasi berlaku pada hari ini akan memberikan kesan yang besar kepada ekonomi dunia keseluruhan. Dan seharusnya diambil peluanglah untuk kita mengambil peluang ekonomi yang berubah ini untuk sama-sama membangunkan kembali ekonomi kita di Malaysia ini. Ekonomi akan berubah, maka peluang baru akan berlaku. Cerita tuan-tuan, memang dalam kehidupan kita ni akan berlaku perubahan. Maka rugilah bagi orang yang mengambil dunia ni sebagai matlamat, kerana matlamat itu sepatutnya perkara yang tidak boleh berubah. Adapun dunia ini merupakan marhalatun minal marahil, peringkat-peringkat yang berlaku dalam kehidupan kita. Tuan-tuan sendiri pun, saya sendiri dan kita semua, kita bukan bermula di dalam dunia ini, betul tak? Kita bermula, kita sudah melalui alam roh, kita sudah melalui alam rahim ibu kita yang mengandungkan kita selama 9 bulan, wahnan ala wahnin, susah payah mengandungkan kita, kemudian menyusukan bila mana kita dilahirkan keluar atas dunia ini, kita berada pada alam dunia, dan selepas ini kita akan berada di alam barzakh. Maka kita sudah melalui peringkat-peringkat dunia yang ini bukan yang pertama dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu para hadirin sekalian, bila mana dunia ini kita sudah lalui, dan dia bukanlah satu benda yang permulaan, dia merupakan peringkat-peringkat kehidupan. Contohnya Tuan Rahman, mana Tuan Rahman ke Waalaikumsalam, Kak Yus pun ada, alhamdulillah masuk, Ustaz Wan pun ada, NKP NKP pemuda PAS Seremban, Ustaz Syukri pun ada, sahabat saya, ni jutawan semua ni. Baik. Okey. Jadi dulu kita sekolah rendah dulu, kita pernah cita-cita, kita kata nak masuk sekolah menengah agama contohlah. Kita belajar betul-betul, dah dapat sekolah agama, kita tukar pula. Lepas ni nak masuk universiti pula. Aim nak masuk universiti. Habis masuk universiti, kemudian dah masuk universiti, dah target pula, dah dapat 4 flat pula. Lepas habis 4 flat, dah dapat semua, dah grad pula, tukar lagi, nak dapat pula matlamat seterusnya pula. Kemudian masuk lagi. Daripada kita belajar dulu sekolah rendah, UPSR, dah dapat A semua dah, masuk PMR pula, masuk SPM pula, kemudian masuk pula ke universiti. Lepas universiti kita kata nak bekerja, lepas bekerja kita nak berkahwin, lepas tu kita nak kahwin lagi, contohlah macam Tuan Rahman contoh kan. Kahwin lagi kan. Itu namanya iklan tuan-tuan. Bunyi-bunyi anak-anak tu biasalah dalam tempoh PKP ni kan. Baik. Jadi kehidupan kita sentiasa berubah-ubah. Maka
benda yang berubah ni bukan matlamat, dia merupakan peringkat dalam kehidupan. Oleh sebab itu, tak boleh kita jadikan dunia sebagai matlamat, kerana matlamat itu perkara yang tidak boleh berubah. Oleh sebab itu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, bahawasanya bila mana kita menjadikan Allah, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan pengampunannya sebagai matlamat kita, maka itu merupakan matlamat yang sebenar, yang tidak akan berubah. Walau bagaimanapun kehidupan kita, bagaimanapun keadaan kita, maka daripada kita sekolah menengah, sekolah masuk ke universiti, kita bekerja, kita berkahwin, ada anak, kemudian kita bersara. Bila kita menjadikan Allah sebagai matlamat kita yang tidak berubah, maka kita tidak akan hidup dalam keadaan sia-sia. Maka sebab itulah dalam perjuangan dakwah dan juga tarbiyah di dalam Dewan Pemuda PAS Negeri Sembilan khususnya, dan juga Parti Islam Malaysia umumnya, sangat menekankan dalam perlembagaan jelas mengatakan bahawasanya tujuan kita melakukan atau menubuhkan parti ini adalah last sekali untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan boleh buka dalam perkara yang kelima telah dinyatakan dengan jelas berkaitan dengan matlamat serta hala tuju parti ini sendiri. Baik. Sebab itu, apa jua kehidupan kita, apa jua keadaan kita, mesti sentiasa menjadikan redha Allah sebagai matlamat yang tidak berubah. Datanglah keadaan kita pada hari sekalipun diuji dengan musibah yang sebegini rupa. Maka baik, Kapten dah masuk dah. Kapten, Ketua Penerangan Dr. Bazli dah masuk. Baik. Kak Yus bergurau je Kak Yus. Bergurau je, jangan risau. Orang yang biasa mulut cakap ni takkan buat lah. Yang senyap-senyap macam Tuan Rahman tu mungkin dia buat lah. Tuan-tuan kena saya ni insya-Allah. Baik. Jadi dah ke mana dah pergi. Inilah namanya sembang santai kan. Baik. Jadi bila mana kita diuji dengan COVID-19 ni dan kita sentiasa menjadikan Allah sebagai matlamat kita, redha Allah sebagai matlamat kita, pengampunan Allah sebagai satu daripada matlamat kita, maka insya-Allah ujian ini akan menguatkan lagi, mendekatkan dari ketaatan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai para ulama dalam dan luar negara memberikan banyak irsyad, banyak langkah-langkah, banyak kita kata panduan-panduan menghadapi, sama ada panduan dari sudut fizikalnya dan juga panduan dari sudut rohaniahnya. Ramai termasuklah Syekh Taqi Uthmani juga memberikan panduan, Syekh bin Bayyah juga memberikan panduan. Maka banyak, ini merupakan panduan-panduan yang mana sangat berguna kepada kita untuk memastikan dalam tempoh kita PKP ini, perintah berkurung ini, perintah kawalan pergerakan, minta maaf, kawalan pergerakan ini dapat sama-sama kita menambahkan dekatnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu merupakan matlamat kita. Kalau kita matlamat sebelumnya hanya mencari duit, minta maaf tuan-tuan, bila mana berlaku keadaan macam ni menyebabkan kita rasa macam susah cari duit. Kita mula kita mula rasa macam gelisah, rasa susah hati dan susah hati. Tetapi jangan sampai kesusahan itu melupakan pergantungan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling kita perlu sentiasa ingat-ingatkan. Pesankanlah kepada rakan-rakan kita. Ramai saya tengok orang buat challenge untuk memberikan kata positive vibe, nak berikan nasihat-nasihat yang baik kepada rakan-rakan kita di luar sana supaya dalam tempoh kita stay at home ini jangan sampai kita akhirnya rasa risau berlebihan. Walaupun kerisauan itu benda yang biasa, tetapi jangan sampai kita merasakan hilangnya pergantungan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu merupakan semua yang akan berlaku melainkan dengan keizinan Allah juga.
Maka jangan sampai keadaan apa berlaku, kesusahan apa berlaku, jangan sampai kita lupa untuk teruskan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. KP ada lagi masuk tu? Oh, alhamdulillah. Baik. Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam satu ayat di dalam surah Al-Hasyr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tilkal amsal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Misal-misal perbandingan yang Allah Taala berikan kepada kita ini, yang telah kata Allah kami kemukakan kepada umat manusia supaya mereka memikirkan. Bila mana disebutkan dalam hadis tadi tentang dunia ni ibarat persinggahan sahaja, maka misal ini bukan benda, perumpamaan ini bukan benda yang sia-sia. Tidak ada satu pun yang disia-siakan dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan setiap hurufnya, setiap kisahnya, setiap penceritaannya, semua memberikan ibrah, pedoman dan segala petunjuk kepada kita. Oleh sebab itu, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi, segala perumpamaan itu memberikan satu kebaikan bagi orang yang sentiasa menggunakan akalnya bagi berfikir, yang akhirnya pemikiran itu sampai kepada mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Akram, PU Akram Ikrami, alhamdulillah. Allahu akbar. Khabar Ustaz Akram. Saya melarang Ustaz Akram untuk melihat video ini kerana jauh bezalah Ustaz Akram bagi tazkirah saya kan. Saja Ustaz Akram Khabar Ustaz Akram semoga kita sihat semua. Tadi saya menerima satu berita yang agak mendukacitakan. Sahabat kami dahulu satu saf dalam Gamis, Ustaz Nazrin, saya dapat tahu beliau diuji dengan COVID-19 ini. Kita doakan sama-sama agar sahabat kita ini dapat selamat menghadapi ujian ini. Walaupun kita katakan benda ini benda yang sangat sukar, tetapi kita doakanlah kepada sahabat-sahabat kita yang lain, mungkin tuan-tuan ada kenalan, ada saudara mara, ada jiran dan sebagainya. Kita doakanlah rakan-rakan kita semua dapat menerima ujian ini dengan sabar, dan kita doakan mereka kembali pulih sebagaimana biasa insya-Allah. Baik. Kak Jamiah masuk juga, alhamdulillah. Masih Kak Jamiah. Baik. Ramai pula tengok malam ni. Saya kan semua dah tidur dah. Saya dah suka dah malam ni sebab biasa malam dah tidur dah. Okey, baik. Jadi insya-Allah kita teruskan sedikit lagi perkongsian kita pada hari ini. Dalam buku ini juga menyatakan bahawa apakah pandangan betul lah disahkan, Ustaz Akram dah sahkan, sahabat kami Ustaz Muhammad Nazrin disahkan positif COVID-19. Kita doakan semoga sahabat kita Ustaz Nazrin diberikan kesembuhan insya-Allah. Kita doakan sama-sama tuan-tuan. Saya mohon doa tuan-tuan, orang-orang soleh di sini mendoakan sahabat kami Ustaz Muhammad Nazrin yang sedang diuji sekarang ini. Ya, semoga Allah Taala kurniakan kesabaran kepada beliau dan juga rakan-rakan yang lain insya-Allah. Baik. Ustaz Nasrul pun dah masuk dah, alhamdulillah. Lepas ni kita bagi giliran Ustaz Nasrul pula bagi kuliah insya-Allah. Baik. Tuan-tuan sekalian, pertamanya pandangan Muslim terhadap dunia. Baik. Pandangan Muslim terhadap dunia. Pertamanya ialah mestilah mendapatkan dunia itu dengan cara yang dibenarkan oleh Islam. Dunia ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala memang jadikan dunia sebagai habuan ataupun sebagai tempat untuk manusia mengambil manfaat. Tetapi nak ambil manfaat pun mesti ada minta maaf tuan sebab nampak semua orang masuk ni. Pinang Gading pun clear baik, alhamdulillah. Pinang Gading yang clear ni sebelah bilik ni. Macam-macam dua ni. Baik. Okey.
Ramai pula yang komen ni. Saya baca dulu sabar, saya bagi tazkirah dulu. Saya mau santai pun tazkirah dulu Baik. Okey, jadi pertamanya dunia memang Allah ciptakan kepada kita. Tetapi mesti kita mengambil dunia mengikut cara yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Mulk yang kita baca setiap malam. Kalau boleh saya cadangkan tuan-tuan sekalian, selepas daripada solat Isya, mungkin solat Isya boleh sama-sama baca surah Al-Mulk dengan keluarga. Bila lagi inilah peluangnya untuk kita sama-sama baca surah Al-Mulk bersama keluarga kita. Baik, dalam surah Al-Mulk tuan-tuan, ada ayat Allah katakan bahawa semua dunia ini jadikan kepada kita. Untuk kita berjalan atas dunia ini dan mengambil manfaat daripadanya. Wa kulun birizqih. Ambillah manfaat daripadanya. Tetapi ambil manfaat mestilah berdasarkan kepada peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, dalam kaedah menyatakan bahawa al-aslu fil asya' al-ibahah. Semua benda atas dunia ni asal hukumnya ialah harus, selagi mana tidak ada larangannya yang dinyatakan dalam syarak. Oleh sebab itu, banyak perkara halal yang boleh kita ambil berbanding sedikit sahaja perkara yang haram yang jelas dinyatakan dalam syariat. Oleh sebab itu, dunia ini boleh kita ambil manfaatnya, boleh jadi kaya, boleh kita berniaga, boleh kita bergerak ke sana ke sini, tetapi biarlah mengikut kepada lunas undang-undang syariat. Yang kedua, kata pengarang kitab ini kata, hendaklah dunia itu berada di tangan Muslim dan tidak menguasai hatinya. Sehingga jika diminta melepaskan dunia bagi mendapatkan redha Allah, mestilah dia melakukannya. Jadi baik, macam mana? Okey, jadi sebab itulah tuan-tuan, ini biasa saya dengar tazkirah daripada jemaah, rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita jemaah tabligh. Mereka saya pesan bahawasanya dunia ni merupakan dunia ni letak di tangan, kata. Bila bertembung dunia dengan kepentingan akhirat, maka senang untuk kita lepaskan dunia, tetapi akhirat itu sentiasa dalam hati kita. Ini biasa disebut-sebut oleh rakan-rakan kita kan, supaya jangan sampai dunia itu bersarang dalam hati sehingga bila berlakunya musibah sebegini rupa, kita merasakan susah hati. Susah hati. Sepatutnya kita ni kena ada sifat la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa risau, tidak ada rasa sedih, melainkan semua tu kita sentiasa mengharapkan adanya hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat kisah kalau kita baca dalam surah Al-Kahfi hari Jumaat. Kisah surah Al-Kahfi tuan, kisah antara kisah yang menarik, kisah yang ketiga tentang Nabi Musa dengan Nabi Khadir alaihi salam. Allah Taala uji Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khadir itu, sehingga akan tiap-tiap kisah ataupun tiap-tiap musibah ujian yang menimpa Nabi Musa alaihi salam, tidak dia ketahui benda tu, melainkan setelah habis tiga cerita, barulah Nabi Khadir ceritakan satu persatu apakah reason di sebalik tindakan-tindakan yang beliau nyatakan. Nabi Musa sendiri pun Nabi Allah, diberikan wahyu kepadanya, manusia yang mengetahui banyak benda. Tetapi dalam banyak benda dia tahu itu pun, ada benda yang akhirnya hikmah itu diceritakan kemudian, bukan diketahui sebaik sahaja berlakunya peristiwa tu. Contohnya bila mana Khadir AS tebuk kapal. Dia marah, dia tegur Nabi Khadir kenapa tebuk kapal. Tapi tak dijawab satu juga, diberitahu kisah ataupun hikmahnya akhir cerita lepas tu bagi tahu. Jadi kata guru kami, kalau Nabi Musa sendiri pun dilewatkan hikmahnya tentang setiap peristiwa yang menimpa dia tu, apatah lagi kita. Maknanya tuan-tuan, hikmah berlaku ujian kita ni kadang-kadang kita tak tahu sekarang. Mungkin ada yang sudah merasai hikmah dia. Contohnya saya sendirilah tuan-tuan, sahabat-sahabat pemuda ni boleh bersama-sama dengan keluarga, walaupun ada Tuan Fuad kita kesian masih lagi berada di offshore,
Ini ujian beratlah kepada sahabat-sahabat kami ni. Ada lagi sahabat-sahabat yang terpaksa bekerja di sini, ada keluarga dah duduk di kampung. Itu tak nampak sekarang. Tetapi insya-Allah setelah habisnya peristiwa ini atau mungkin selepas ini, kita akan nampak hikmah yang berlaku setiap daripada ujian yang menimpa kita. Bahkan kata guru kami, seandainya hikmah tu tak kita jumpa atas dunia ini, insya-Allah kita akan mendapat kebaikannya di hari akhirat nanti. Ada hikmah kita dapat sekarang, ada hikmah yang kita tak dapat sekarang, tetapi yakinlah hikmah itu ditunjukkan dengan kesabaran kita dalam menghadapi ujian yang memberikan kita kata merasakan berat dalam hati kita terima ni. Tapi insya-Allah sekalipun kalau hikmah tu ada sekarang, alhamdulillah. Anda kata hikmah tu tak dizahirkan sekarang pun, yakinlah hikmah itu tetap ada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan paling penting ialah kita kena sentiasa berbaik sangka dengan Allah. Ini paling penting tuan-tuan. Daripada sikap ataupun min husnul akhlaq, daripada sebaik-baik akhlak kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, ialah pertama sekali yang paling penting sentiasa husnudzan billah, berbaik sangka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini paling penting baik. Okey. Sebab itu apa yang berlaku kepada kita pada hari ini, moga-moga Allah Ta'ala memberikan kerehatan kepada jiwa kita ini dan muhasabah kepada diri kita semua agar terus-menerus memperkuatkan roh kita, memperkuatkan akidah kita, memperkuatkan jiwa kita bagi berhadapan dengan dunia yang sebenar ataupun alam yang sebenar nanti, alam perhitungan kita di akhirat nanti insya-Allah. Jadi moga-moga ini merupakan satu daripada kesedaran pada kita lah. Ini belum lagi datangnya asyratus saah besar-besar ni. Belum datang lagi tanda-tanda kiamat yang besar. Jadi datang yang ni pun dah cukup bagi kesan pada kita dah. Alhamdulillah. Untunglah bagi orang yang menerima ujian ini dan terus-menerus mendekatkan diri dia dengan Allah Ta'ala. Dan rugilah bagi orang yang Allah Ta'ala uji macam ni pun masih lagi buat benda-benda yang tidak mendatangkan manfaat. Wal'iyadzubillah. Baik. Okey. Tuan Rahman sahaja tanya ni, dia kata peranan organisasi dalam PAS. Baik. Jadi sambil-sambil tuan-tuan dalam PAS ni, khusus dalam Dewan Pemuda PAS daripada peringkat pusat sampai kepada negeri, masing-masing berfungsi dengan bahagian dan juga asasnya yang tersendiri. Paling penting kita semua kena tahu bahawasanya PAS bukan sekadar parti politik. PAS bukan sekadar parti yang berlandaskan kepada politik, isu, sentimen politik, perkauman semata-mata. Asas kepada PAS iaitulah diasaskan dengan 3 perkara yang paling memberikan nilai yang besar kepada PAS, iaitulah dakwah, tarbiyah dan juga siasah. Tanyalah siapa-siapa sekalipun, individu, baik yang alhamdulillah istiqamah dengan PAS ataupun rakan-rakan kita yang lain, semua tahu bahawasanya PAS ni ditegakkan dengan 3 asas utama, adanya dakwah, adanya tarbiyah dan juga adanya siasah. Dan dakwah, tarbiyah, siasah ini dijelmakan dalam bentuk sektor-sektor yang berperanan untuk merealisasikan setiap daripada agenda tarbiyah, agenda dakwah dan juga agenda siasah Islam, untuk memastikan supaya tiap-tiap agenda itu, tiap-tiap daripada gagasan itu bawa masuk sampai kepada peringkat masyarakat. Baik. Oleh sebab itu tuan-tuan, kita
kita kata memberikan kesan kepada jiwa kita ataupun kesan kepada masyarakat. Antara kita ada sektor politik anak muda, kita ada sektor khidmat masyarakat, kita ada sektor human resource ataupun sumber manusia dan juga latihan, dan kita ada sektor pendidikan, kita ada sektor kewangan, sektor pengurusan, sektor media massa dan banyak lagi. Oleh sebab itu, setiap sektor ini berfungsi untuk merealisasikan, nak bagi dakwah, tarbiyah dan siasah tu sampai kepada masyarakat. Khususnya kami di Negeri Sembilan ini untuk meliputi 8 kawasan yang ada. Di Negeri Sembilan kita 8 kawasan. Tuan-tuan yang lain yang berminat untuk bersama-sama dengan PAS ni, jomlah kita semua isi borang PAS. Boleh daftar dengan kawasan masing-masing. Kita ada kawasan Seremban, ada kawasan Rasah, ada kawasan Kuala Pilah, ada kawasan Rembau, ada kawasan Tampin, kawasan Port Dickson, Jempol. Testing. Tadi terputus tuan-tuan. Line kurang elok macam tak nak berhenti tu. Dah hampir sejam saya ni saya berceloteh ni. Jadi setiap kawasan nanti tuan-tuan boleh rujuk dengan Dewan Pemuda PAS kawasan masing-masing. Dan kita yang paling kita tekankan khususnya di Negeri Sembilan, kita ada frontliner kita yang sentiasa memberikan khidmat kepada masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan dan juga sektor khidmat masyarakat. Kita ada Jabatan Amal, Tuan Rahman yang memimpin Jabatan Amal Negeri Sembilan ni. InsyaAllah beliau boleh menerangkan lebih lanjut lagi tentang apakah fungsi, apakah itu intipati atau apakah unit-unit yang ada dalam Jabatan Amal. Kita ada DEX, kita ada entiti agensi di bawah DEX, umpama ERC, kita ada yang aktif dalam sukan, kita ada yang aktif dalam futsal dan sebagainya. Jadi kita juga ada sektor pendidikan daripada PASTI, Seriti, khususnya di Negeri Sembilan kita baru ada PASTI dan Seriti lah. Dan insyaAllah esok pun KP akan memberikan pengumuman berkaitan dengan isu-isu pendidikan khususnya yang melibatkan PASTI dan Seriti di Negeri Sembilan. Itu insyaAllah esok. Jadi semua ni berfungsi untuk memberikan khidmat, memberikan pengisian, kesedaran kepada seluruh masyarakat Islam dan juga bukan Islam di Negeri Sembilan. Doakan kami di sini, walaupun semua tahulah pemuda ini ataupun Negeri Sembilan ini bukanlah negeri yang sehebat Kelantan dan Terengganu, tetapi soal hebat atau tidak ia bukan nombor pertama, tetapi soal adanya kita dan kita buat kerja. Yang penting masing-masing tuan-tuan, perempuan di luar sana, kita sama-sama menggerakkan diri kita sebagai individu Muslim ini untuk memberikan sumbangan yang besar kepada Islam sebelum kita dirhadkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi masing-masing semua ambillah peranan masing-masing. Tuan-tuan boleh carilah, tuan-tuan background agama boleh rujuk kepada Dewan Ulama. Tuan-tuan background masa lagi pemuda boleh join kami dalam Pemuda PAS. Tuan-tuan perempuan ada isteri, ada anak perempuan boleh join Dewan Muslimat. Banyak semua kita sediakan sebab PAS untuk semua. Pastikan semua orang boleh sama-sama memberikan komitmen kepada diri kita, memberikan peluang kepada diri kita untuk mendekatkan dengan Allah Ta'ala melalui jalan perjuangan dalam sudut dakwah, tarbiyah dan juga politik berteraskan Islam, insya-Allah. Baik. Adakah sektor ini menjadi titik pembelajaran pemuda PAS untuk mentadbir negara? InsyaAllah. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti.
kita menyediakan yang terbaik. Kita bukan sekadar nak melahirkan ahli politik. Kita nak melahirkan negarawan yang mentadbir negara. Kalau kita nak melahirkan ahli politik yang sekadar bermain dengan sentimen politik, sekadar menggunakan peluang-peluang isu-isu yang ada untuk mendapat kepentingan politik tersendiri, itu bukan daripada PAS. Kita bersungguh-sungguh untuk menyediakan negarawan bagi mentadbir negara kita ini ke arah mendapat baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. InsyaAllah, doakan kami di sini, walaupun jalannya berliku, tetapi kita yakin bila mana kita jelas matlamat kita, jelas hala tuju kita, insya-Allah. Jadi rakan-rakan yang lain berminat boleh terus bertanya kepada kepimpinan PAS di kawasan masing-masing, boleh join, jangan risau. Mak rempit ke mak motor ke boleh masuk, jangan risau. Kita ada ARC, Alternative Riding Club. Motor yang tak kira sisi, daripada sisi yang horsepower yang tinggi, yang power sampai kepada motor tayar satu boleh. Maksudnya motor yang tak gorak pun boleh juga masuk. Masuk. Kalau rasa nakkan pengisian, nakkan kepada usrah, sekarang Alhamdulillah banyak sambutan orang masuk usrah. Saya pun lepas ni ingat nak buka usrah umum di kawasan Seremban ni. Kita cuba tarik anak muda masuk usrah. Kalau nak politik saja boleh, tetapi nak bagi tahu PAS ni bukan sekadar politik. Biarlah semua tu mendapat kesedaran Islam yang paling penting, insya-Allah. Yang paling penting PAS bermatlamatkan menegakkan hukum hakam Allah Ta'ala, menerapkan nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Itu yang termaktub dalam perlembagaan. Jadi kita jelas, kita clear. Ya, insya-Allah. Baik tuan-tuan, dah sejam ni. PAS bukan untuk geng ustaz saja, tidak. Semua peringkat boleh masuk. Daripada yang tak pernah bertudung masuk PAS, alhamdulillah. Daripada yang biasa lepak-lepak masuk PAS, alhamdulillah. Jadi semua boleh masuk. Baik. Selebihnya tuan-tuan boleh sambung esok, tanya kepada banyak lagi, kita ada segmen banyak lagi. Jadi tuan-tuan boleh stay tune di FB Dewan Pemuda PAS Negeri Sembilan. InsyaAllah tiap-tiap hari, saya difahamkan tiap-tiap hari akan ada pimpinan ber-FB live di sini. Jadi stay tune pada pukul 9 malam di saluran FB Dewan Pemuda PAS Negeri Sembilan, insyaAllah. Setakat ni kita mampu buat pukul 9 saja. Doa-doa lah ada masa nanti kita boleh buat pengisian usrah FB live ke, boleh, insyaAllah kita cuba usahakan. Mungkin waktu pagi ke, tengok. Saya pun sangat-sangat mengharapkan kita boleh selaraskan masa kita. Boleh Tuan Rahman boleh tanya dalam WhatsApp lepas ni, Tuan Rahman. Baik. Okey, baik. Jadi terima kasih tuan-tuan. Ini merupakan pilot project di peringkat Dewan Pemuda PAS Negeri Sembilan. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa, tersilap bicara, membuka laluan kepada rakan-rakan lain untuk memberikan sumbangan dalam tempoh PKP kita ini. Jadi masing-masing boleh memanfaatkan masa. Lepas dah solat Isyak, dah makan semua, boleh buka FB Dewan Pemuda PAS Negeri Sembilan pada pukul 9 malam, insya-Allah. Kita akan sama-sama mengikuti sembang santai, pengisian, perbualan, celoteh daripada kepimpinan kita, dan doakan semua pihak, rakan-rakan kita yang mungkin sedang berhadapan dengan ujian COVID-19, mungkin kawan-kawan kita, keluarga kita, kita doakan mereka diberikan kesembuhan, diberikan keafiatan, dan kita berdoa agar Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada negara Malaysia yang tercinta ini. Dan kita mendoakan kepimpinan negara kita yang diterajui oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga menteri-menteri yang lain dapat terus menjalankan kerja
Dan kita mengharapkan sokongan juga daripada pihak pembangkang untuk terus memberikan idea-idea, memberikan sumbangan, memberikan yang terbaik kepada masyarakat, kerana ini masih untuk kita menyumbang kepada our nation. This is our responsibility and we have to do the best for our country, insya-Allah. Jadi sekali dahulu insya-Allah kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Aqulu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum.